Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat hadirin dan hadirat sekalian. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam arena forum sempena bulan kebangsaan di pagi Irmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Siti Aisyah binti Abdul Rahim selaku moderator anda pada pagi ini ingin mengajak hadirin semua bersama-sama untuk mengamati bingkisan wacana yang bakal kita bincangkan sebentar lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, tidak molek rasanya jika saya tidak memperkenalkan ketiga-tiga orang ahli panel kita yang bijak lagi hebat dalam melontarkan idea yang berdas bagi membincangkan modul perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Di sebelah kanan saya, beliau yang kelihatan cantik dan berseri orangnya, iaitu saudari Sutashini. Sebagai panel kita yang pertama, apa khabar saudari? Salam sejahtera semua, kabar baik saudari. Baiklah, di sebelah kiri saya pula beliau yang kelihatan cantik dan manis berbaju kurung, iaitu saudari Iza Munira binti Muhammad Faisal sebagai panel kita yang kedua. Sihat saudari? Alhamdulillah, baik saja saudari. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Terima kasih saudari. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga. Beliau berada di hujung sana, kelihatan ayu dan tenang orangnya, iaitu Cik Nurul Syazah Amani binti Ahmad Syukri sebagai panel kita yang ketiga. Apa khabar saudari? Selamat pagi semua. Alhamdulillah, khabar baik saudari. Baiklah, hadirin warga maya yang setia berada di layar skrin pada hari ini, usai sudah salam perkenalan kita dengan ketiga-tiga ahli panel kita. Selamat datang saya ucapkan kepada panel-panel kita pada hari ini terima kasih kerana telah sudi datang bersama-sama dengan kami untuk melontarkan idea dan pendapat mengenai forum kita yang bertajuk Kesihatan Mental Kerjaya, Usah Sembang Bertindak Sekarang. Hadirin sekalian, modul perbincangan kita pada hari ini amatlah menarik untuk kita telusuri bersama pelbagai persoalan yang menarik yang bakal kita rungkaikan. Oleh itu, diminta para hadirin dapat bersama-sama dengan kita hingga akhir forum ini. Baiklah, bagi mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang modul forum kita pada hari ini, lebih baik saudari Sutashini untuk memulakan bicara beliau. Baiklah saudari, bolehkah saudari memberikan takrifan tentang modul forum kita pada hari ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Suka saya lihat semangat moderator kita pada hari ini. Baiklah, melihat kepada tajuk kita pada hari ini, kesihatan mental remaja, usah sembang bertindak sekarang, merupakan satu tajuk yang menarik seperti yang dinyatakan oleh saudari moderator kita. Jadi, mari kita mengupas secara terperinci terlebih dahulu apakah itu yang dimaksudkan dengan kesihatan mental remaja yang menjadi kata kunci utama topik kita pada hari ini. Menurut WHO, World Health Organization, kesihatan mental adalah keupayaan untuk mengukur potensi diri, boleh mengawal tekanan dalam kehidupan dan boleh bekerja secara produktif untuk memberi manfaat kepada komuniti. Sementara itu, penyakit mental adalah keadaan kesihatan yang mengubah cara berfikir, emosi dan amalan tingkah laku. Kecelaruan mental berkait rapat dengan kesedihan dan masalah untuk berfungsi di dalam sosial, kerja dan aktiviti kekeluargaan. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Kesihatan mental juga adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Justru itu, frasa seterusnya, usah sembang bertindak sekarang, mengajak kesegeraan pelbagai pihak untuk mengambil langkah yang proaktif untuk menangani masalah mental dalam kalangan remaja. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudari atas pendefinisian yang cukup utuh dan kukuh sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesungguhnya kita perlulah mengetahui apakah maksud sebenar kesihatan mental ini dengan lebih mendalam serta memahami bahawa masalah kesihatan mental ini merupakan satu perkara yang bukan boleh dianggap main-main.
Seperti yang kita tahu, masalah kesihatan mental ini boleh membawa kesan yang buruk kepada pelajar di mana pemikiran, tingkah laku dan emosi mereka boleh menjadi buruk. Oleh itu, Saudari Isa, terdapat satu persoalan yang muncul di benak fikiran saya pada hari ini. Bolehkah Saudari terangkan apakah punca sebenar masalah kesihatan mental ini berlaku dalam kalangan remaja? Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Moderator. Baiklah, bagi menjawab persoalan saudari tersebut, faktor utama permasalahan mental yang berlaku dalam kalangan remaja adalah disebabkan oleh tekanan akademik apabila masa yang diperuntukkan dengan bebanan yang kerja yang tinggi sehingga memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar. Jika dilihat berdasarkan sebuah statistik sebuah statistik yang terdapat dalam akhbar harian Metro, perilaku mahu membunuh diri dalam kalangan kelompok usia remaja meningkat sejak kajian yang dijalankan melalui statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan atau dikenali sebagai NHMS pada tahun 2012. Dan lebih mengejutkan lagi apabila ia dicatatkan paling tinggi berlaku dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Hadirin, masalah kemurungan ini bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap main-main. Guru atau pensyarah yang mengajar juga tidak sewajarnya memberikan tugasan yang terlampau banyak sehingga memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar. Hal ini persis peribahasa memagar diri bagai aur. Maksudnya, seseorang guru atau pensyarah tersebut hanya memikirkan diri sendiri sahaja tanpa menghiraukan keadaan pelajar yang sudah terbeban dengan tugasan-tugasan lain sehingga menjejaskan kesihatan mental mereka. Realitinya, remaja bukanlah robot yang perlu dididik bagi memastikan kecemerlangan akademik semata-mata. Saya juga percaya bahawa ramai dalam kalangan individu pelajar yang berhadapan dengan masalah sebegini lebih cenderung untuk gagal dalam pencapaian akademik mereka disebab kepada bebanan kerja dan ketidakupayaan mereka menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan dalam tempoh yang sepatutnya. Saya kira itu sahaja pendapat yang boleh saya utarakan mengenai punca kepada kesihatan mental remaja, dan saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Okey, penerangan yang begitu jelas dan tepat sekali Saudari. Baiklah, bolehkah Saudari Syahzah pula menerangkan lebih lanjut tentang apakah punca berlakunya masalah kesihatan mental ini dalam kalangan remaja sehingga boleh menjejaskan pendidikan mereka? Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Moderator yang sangat bergaya kerana membawa nasional persoalan. Seperti yang kita ketahui, tekanan mental mampu memberi kesan kepada pendidikan di sekolah. Tekanan dari rumah, tahukah hadirin sekalian, tekanan dari rumah iaitu ibu bapa menjadi salah satu punca tekanan buat remaja. Mengapakah saya mengatakan begini? Setiap ibu bapa meletakkan harapan yang terlalu tinggi dalam bidang akademik terhadap anak-anak mereka, di mana mereka mahukan anak-anak mereka melakukan yang terbaik di sekolah. Alasannya, pencapaian yang cemerlang mampu memberi jaminan masa depan yang cerah. Walaupun ilmu itu penting, namun kesihatan mental remaja juga perlu dititik beratkan untuk menjamin kecemerlangan mereka. Suka saya memetik kata-kata pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilantai, iaitu ibu bapa yang terlalu mementingkan akademik pelajar boleh menyebabkan mereka tertekan dari segi emosi dan juga sosial. Hal ini kerana remaja berusaha untuk mencapai target yang diletakkan oleh ibu bapa kerana mereka tidak mahu menghampakan hati ibu bapa mereka. Sebagai contoh, ibu bapa yang bersikap kukuh besi terhadap anak-anak mereka seperti menetapkan waktu belajar sehingga anak-anak mereka tidak mempunyai peluang untuk melakukan aktiviti yang mereka sukakan. Kawalan yang ketat daripada ibu bapa mampu menyebabkan mereka tertekan dari segi psikologi. Oleh itu, ibu bapa boleh meletakkan harapan dan juga impian yang realistik dan sesuai dengan anak-anak mereka. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih atas pencerahan daripada Saudari sebentar tadi. Sidang marga maya yang dikasihi sekalian, begitulah perkongsian cetusan idea daripada kedua-dua ahli panel kita sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan pandangan daripada kedua ahli panel kita, di mana memang benar bahawa desakan daripada ibu bapa ataupun kekangan waktu
oleh kekalan waktu boleh menyebabkan pelajar itu mempunyai pelajar itu stres ataupun tekanan sehingga menyebabkan kesihatan mental mereka terganggu, serta hal ini akan menyebabkan kesan buruk dalam diri pelajar itu sendiri. Oleh itu, marilah kita beralih pula kepada persoalan saya yang seterusnya, iaitu untuk menghangatkan lagi arena forum kita pada hari ini. Baiklah, saya akan ajukan soalan saya kembali kepada Saudari Sutashini. Saudari, bolehkah saudari terangkan apakah kesan masalah kesihatan mental ini kepada remaja? Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi saudari moderator. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan berkongsi tentang implikasi kesihatan mental dalam kalangan remaja. Saya mendapati statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2017 mendedahkan bahawa kesihatan mental dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Misalnya, kita pernah dikemparkan dengan sebuah berita di mana seorang pelajar ditemui tidak disedarkan diri, dipercayai menggantung diri di dalam bilik air rumahnya di flat Jalan Paya Terubung, Taman Sri Lelang, Georgetown, Pulau Pinang pada malam Ogos 24, 2019. Siasatan polis mendapati remaja terbabit dikatakan kurang mempunyai minat untuk belajar dan sering merungut kepada ibu bapa bahawa kerja sekolahnya terlalu banyak. Kejadian pelajar dikatakan menggantung diri disebabkan oleh tidak dapat menahan tekanan daripada kerja sekolah yang terlalu banyak, harus menyedarkan pelbagai pihak untuk bertindak kerana realiti kesihatan mental mempengaruhi pelajar, kata Penaung Persatuan Psikiatri Malaysia Tan Sri Leela dalam sebuah berita bernama. Sudah pastinya, isu kesihatan mental ini bukannya suatu isu yang boleh dipandang remeh. Kes gantung diri ini boleh menunjukkan kepada masyarakat bahawa isu kesihatan mental adalah masalah yang serius dan harus diambil tindakan segera sebelum berlakunya situasi sudah terhantuk baru ternada. Sekadar itu saja daripada saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari atas penerangan yang begitu baik. Yang paling baik adalah dengan adanya fakta yang diuraikan oleh saudari sebentar tadi, kita semua dapat tahu betapa buruknya kesan masalah kesihatan mental ini dalam kalangan remaja. Nampaknya kesan yang ditunjukkan daripada masalah ini memberi kerisauan yang serius daripada semua pihak. Oleh itu, bolehkah saya ingin bertanya kepada saudari Iza, apakah langkah-langkah untuk kita membendung masalah ini daripada terjadi? Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Saya ingin mengambil peluang di sini untuk memberikan cadangan saya berkaitan prakarsa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah mental yang berlaku dalam kalangan remaja di sekolah atau di institusi pengajian tinggi. Prakarsa ini saya tujukan kepada Pusat Kecumbangan Kesihatan Mental Kebangsaan dengan meningkatkan libat urus bersama Agensi Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara program yang dapat dilakukan adalah seperti program Minda Sihat, Ekspresi Remaja Lestari dan program Siswa Sihat di peringkat universiti. Saya berpendapat sedemikian kerana program seperti ini dapat mengurangkan stres pelajar apabila mereka diberi peluang untuk mencari keterangan dengan melawati kawasan atau tempat yang berusulkan alam semula jadi sambil diiringi kicauan burung yang berterbangan. Sementara itu, program kesedaran seperti program Minda Sihat dan program Siswa Sihat pula merupakan tindakan awal kepada pelajar bagi menghindari penyakit mental daripada berlaku lebih parah dan dalam kalangan pelajar. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Justru harapan saya berharap agar pihak yang terlibat agar mengambil cakna akan hal ini dengan menjalankan tugas mereka supaya masalah kesihatan mental remaja yang berlaku dapat dibendung. Izinkan saya mencela untuk mengukuhkan pendapat saya. Saya berpendapat bahawa tindakan segera perlu diambil kepada pelajar yang mengalami masalah mental dengan memberikan khidmat kaunseling. Dengan pertolongan profesional daripada guru bimbingan kaunseling, remaja dapat mengekalkan kestabilan emosi dan menangani masalah mental mereka.
Kesedaran mengenai kepentingan impak psikologi dan kesihatan mental sangat penting dengan dapat mengambil langkah awal daripada isu ini menjadi lebih serius. Kaunselor LPDKN pernah berkata, kaunselor berperanan penting untuk membantu mereka dengan menenangkan emosi terlebih dahulu, kemudiannya mengenal pasti punca tekanan yang dihadapi. Oleh itu, guru bimbingan dan kaunseling perlulah berusaha untuk menarik minat pelajar supaya menerima khidmat kaunseling mereka. Jadi setakat itu saja penerangan saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Wah, bersemangat sekali ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Sungguh menarik kupasan yang telah diperincikan oleh ahli-ahli panel kita. Sememangnya, usaha-usaha ini adalah untuk memastikan bahawa masalah kesihatan mental dititik beratkan oleh semua pihak. Baiklah, kesan sudah, langkah pun sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana telah melontarkan idea dan memberi pendapat masing-masing tentang mauduk forum kita pada hari ini. Nampaknya kita haruslah melihat isu ini dari kacamata burung dan bukannya dari kacamata tempurung. Kerana masalah kesihatan mental merupakan satu perkara yang sangat penting dan tidak boleh diambil remeh. Baiklah, pertama kita telah didedahkan oleh takrifan mengenai masalah kesihatan mental. Dan yang kedua, kita telah mengenal pasti apakah punca sebenar masalah kesihatan mental ini terjadi. Dan yang ketiga, kita telah mengetahui apakah kesan-kesan daripada masalah kesihatan mental ini terhadap remaja. Dan akhir sekali, dengan adanya komitmen daripada semua pihak, saya yakin dan percaya bahawa masalah kesihatan mental ini dapat dibendung. Oleh itu, ayolah kita bersama-sama berganding bahu dan mengemban usaha dalam memastikan dan mewujudkan remaja yang sihat mentalnya. Ingatlah bahawa kesihatan mental merupakan perkara yang sangat berharga dan ianya penting kerana merupakan salah satu punca utama untuk kita meneruskan kehidupan seharian. Baiklah, semoga apa yang kita dapat hari ini tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hadirin sekalian, tamatlah sudah perbincangan modul forum kita pada hari ini. Saya sudahi forum kita dengan serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.